Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, di atas kasih sayang-Nya yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani ibadah puasa yang paling kita cintai, yang paling kita rindui semenjak bulan Ramadan meninggalkan kita pada tahun lepas. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu untuk bertemu kembali pada bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan ibadah puasa, memperbanyakkan ibadah dengan harapan kita meraih cinta, kasih sayang Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang mana firman-Nya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat kasih, sayang dan cintakan kepada mereka yang sentiasa bertaubat dan mereka yang sentiasa mensucikan dirinya. Tuan-tuan, Allah telah memberikan kemudahan, Allah telah memberikan kita perkara yang boleh menyucikan diri kita supaya kita meraih kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita semua tahu syahwat yang terbesar sekali ada dua, tuan-tuan, iaitu syahwat yang pertama berkaitan dengan perut, syahwat yang kedua pula berkaitan dengan kemaluan. Dua syahwat ini dapat membawa manusia daripada tersasar ataupun menyimpang daripada jalan agama Islam yang sebenarnya, daripada jalan yang Allah kasih, yang Allah redai. Jadi tuan-tuan, kefarduan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, antara tujuannya ialah menyucikan jiwa manusia supaya manusia itu sentiasa dipandu dalam keadaan jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ada menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sawmu nisfus sabri." Maksudnya puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Jadi tuan-tuan, kesabaran ini boleh mengundang kepada ketakwaan. Ketakwaan adalah perkara yang Allah cintai, yang Allah redai. Jadi untuk memperolehi puasa yang Allah cintai, yang Allah redai, kita tiada jalan lain, tuan-tuan, iaitu dengan cara kita menjalani kehidupan puasa dengan puasa yang sebenarnya demi meraih puasa yang sempurna. Pertama, iaitu hendaklah kita menundukkan ataupun menahan pandangan kita daripada perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Antaranya seperti melihat aurat manusia yang lain, melihat perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala seperti pertengkaran pada perkara-perkara yang dibenci oleh agama Islam.
Dan juga hendaklah kita menghindarkan diri kita daripada melihat perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang mengganggu fikiran kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, yang kedua pula, hendaklah kita menjaga lidah kita, lisan kita, percakapan kita daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang tidak benar, yang dusta, perkara-perkara yang mengumpat, perkara-perkara yang mengadu dombakan manusia lain, dan juga perkara-perkara yang mendatangkan fitnah kepada manusia lain. Percakapan yang kasar, percakapan yang lucah, pertengkaran, perdebatan yang tidak mendatangkan faedah kepada agama Islam. Maka dengan demikian haruslah kita diam, ataupun hendaklah kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa menganjurkan kita untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga tuan-tuan, hendaklah kita menahan pendengaran kita daripada mendengar perkara-perkara yang dibenci Allah, perkara-perkara yang melalaikan diri kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana perkara yang diharamkan untuk ucap atau berbicara tentangnya, maka ianya juga haram untuk didengar. Oleh sebab itu, Allah tidak membezakan orang yang mendengar dengan orang yang makan perkara-perkara, makan benda-benda yang haram. Yang keempat pula, hendaklah kita menahan anggota badan kita daripada semua perkara yang mendatangkan dosa. Menahan kaki kita dan tangan kita daripada berbagai perbuatan yang dibenci, dan menahan perut daripada makan makanan yang syubhat ketika berbuka puasa. Tidak ada artinya berpuasa sekiranya seseorang itu menahan dirinya daripada makan makanan yang halal sewaktu puasa. Kemudian apabila berbuka puasa, dia memakan dengan sumber makanan yang haram. Yang kelima, iaitu hendaklah kita tidak memakan makanan yang halal ketika berbuka puasa dengan barang-barang yang haram. Yang kelima pula, hendaklah kita tidak makan makanan yang halal secara berlebihan pada saat berbuka puasa, sehingga perutnya menjadi penuh. Tidak ada tempat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala selain perut yang penuh dengan makanan yang halal. Bagaimana puasa itu dapat mendatangkan manfaat, dapat menyucikan jiwa manusia sekiranya dia tidak dapat menundukkan perutnya daripada penuh makanan yang halal. Dia tidak dapat mengalahkan syahwat ketika berpuasa. Maka dengan demikian, hendaklah dia berpuasa dan buka puasa secara bersederhana, tidak berlebih-lebihan sehingga mendatangkan kepada kemalasan untuk mendirikan ibadah pada malam harinya. Yang keenam pula, setelah berbuka, hendaklah pada dirinya adanya perasaan takut dan harap. Kenapa perlu takut dan harap? Hendaklah kita takut sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah puasa yang kita lakukan pada siang hari ini. Dan juga hendaklah kita berharap supaya puasa ini Allah Subhanahu wa taala terimanya dengan penuh keredaan. Jadi tuan-tuan, itu adalah perkara yang perlu kita lakukan apabila datangnya bulan Ramadan yang menuntut kepada kita sebagai orang Islam untuk mendirikan ibadah puasa. Moga-moga tuan-tuan, ibadah puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada puasa yang lepas. Dan insya-Allah pada bulan ini, Ramadan ini,
dapat memperbaiki diri kita untuk menjalani kehidupan kita selepas habis atau tamatnya ibadah puasa. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.